Saya adakan sidang media ini berkenaan usul tergempar yang saya kemukakan pada Jumaat lepas untuk pertimbangan Dewan Rakyat supaya dapat dibahaskan, iaitu usul berkenaan perbahasan isu LCS yang telah pun ditangguhkan berkali-kali. Ya. Baru sebentar saya ada dapat surat balas daripada pihak Dewan Rakyat, iaitu untuk menolak usul tergempar ini, dan sebab yang diberikan adalah kerana isu ini tidak ada keperluan untuk disegerakan dan tidak berkenaan dengan kepentingan orang ramai. Saya dah kongsikan sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat supaya saya akan kemukakan rayuan supaya kita dapat kemukakan lagi sekali. Saya nak tekankan, ini adalah isu yang sangat penting, ini adalah isu yang perlu disegerakan, dan ini adalah isu berkenaan kepentingan orang ramai. Ya, kerana sejak tahun 2011 apabila kontrak awal ditandatangani sampai ke hari ini 2023, satu kapal pun belum siap. Bukan aja satu kapal belum siap, 6 bilion duit rakyat telah pun dibelanjakan, bukan 6 juta, 6 bilion. Dan selepas dinilai semula, kos dinaikkan kepada 9 bilion ringgit. Dan kita baru dimaklumkan minggu lepas perkembangan terbaru di mana daripada kos 9 bilion ringgit dinaikkan lagi sekali kepada 11.2 bilion ringgit. Maksudnya 6 bilion ringgit telah dikeluarkan, tetapi kos sekarang telah dinaikkan kepada 11.2 bilion ringgit. Minggu lepas kita naikkan lagi sekali tambahan 2.2 bilion ringgit. Ini bukan jumlah yang kecil. Ini bukan perkara yang kecil. Pada masa yang sama, kalau dinaikkan untuk selamatkan projek, kita faham. Tetapi kita perlu tahu bagaimana duit tambahan ini tidak akan ditambah lagi pada masa yang akan datang. Kita juga perlu tuntut keadilan supaya mereka yang bertanggungjawab diheret ke muka pengadilan. Tetapi kita telah belanjakan berbilion ringgit, naik lagi 2.2 bilion ringgit, dijanjikan akan ada tindakan undang-undang yang akan diambil, tetapi sampai hari ini tiada lagi. Ya, the last time an action was taken was last year. Dan pada tahun lepas, apabila tindakan diambil, jangan kita lupa masa tu orang kata itu hanya ikan bilis. Bukan saya kata, orang yang dalam kerajaan pada hari ini kata ini tindakan kepada ikan bilis, orang kecil, ya, orang yang hanya diperalatkan, orang-orang besar masih berkuasa bermaharajalela. Now you are in government, take action. Kenapa takut? Kenapa nak berselindung? Ya, kita dah masuk berapa bulan dah ni dan rakyat sedang tunggu. Takkanlah sampai rakyat lihat isu LCS ni sengaja dipolitikkan sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, selepas pilihan raya orang sudah tidak ambil kisah lagi. Walhal ini melibatkan duit rakyat, ini melibatkan keselamatan rakyat, ini melibatkan kedaulatan rakyat. Ya, negara lain kalau lihat situasi pertahanan negara kita, how are we supposed to answer when there is no integrity? Ya, sebelum pilihan raya kata lain, selepas pilihan raya kata lain. Tidak ada keadilan di sana. Dan rakyat akhirnya terkorban, wang berbilion ringgit digadaikan, tetapi tidak ada orang yang akhirnya diheret ke muka pengadilan. Dan kita biarkan perkara ini berterusan seperti biasa. Business as usual. Saya nak katakan bagi ahli parlimen muda dan muda, it is not business as usual. Ini perkara yang besar. Saya datang dari keluarga di mana atuk saya berkhidmat dalam tentera laut daripada umur mudanya sampai dia bersara, dan saya bertanggungjawab untuk lantang menyuarakan isu ini. Dan ramai kawan-kawan saya, pegawai-pegawai tentera, kongsikan. Bukan saja mereka risau tentang isu kedaulatan negara, 6 kapal tak sampai, naik harga 11.2 bilion, daripada 6 kapal jadi 5 kapal. Persoalan yang mereka turut ajukan, apabila sepatutnya kapal dah siap, ditangguhkan 5 tahun lagi, jadi kita nak tahu what is the technological relevance. Adakah kita akan dapat kapal yang sama which is not adaptive to new technological advancements and equipments. Ya, sebab kita dah dapat lama. Ya, seperti kamu dapat laptop, ya, tapi akhirnya laptop tu 5 ke 10 tahun dah lambat, dah lewat. So, itu laptop lah saya kasi parallel yang mudah. Imagine in terms of defense equipments, 1 year different makes a world of a difference. Sebab itu isu-isu ni kalau nak dibangkitkan dekat parlimen, 3 minit, 2 minit nak bahas, jawab, mana boleh. Ya? Sebab itu saya agak kecewa bila kita lihat ya, isu ni dikatakan tidak relevan. Ya, tidak berkenaan dengan kepentingan orang ramai. Ya, ada pula yang kata, sebab masih disiasat di PAC, tak boleh dibangkitkan. Dulu isu 1MDB, siasat PAC dibangkitkan juga dekat parlimen.
Ya, banyak je isu yang disiasat di PAC dibangkitkan dekat parlimen. LCS dibangkitkan juga dekat parlimen pada tahun lepas. So let's be realistic about this lah. Saya rasa rakyat mahukan jawapan dan saya akan tuntut jawapan sampai dapat. Kerana ini soal rasuah berskala besar, ini soal duit rakyat, ini soal kedaulatan negara. Dan sebagai ahli parlimen muda dan muda, saya akan terus bangkitkan isu ini sampai kita dapat pengakhiran, supaya kita dapat menoktahkan isu ini dengan keadilan untuk rakyat dan supaya rakyat tahu wang yang mereka belanjakan itu berjumlah 11.2 bilion ringgit. Ya, daripada 6 kapal jadi 5 kapal itu tidak dibazirkan. So that's where we need to bring this issue up time after time again. Dan saya akan kemukakan rayuan kepada Tan Sri Speaker, kalau tak nak bangkitkan dekat Dewan Rakyat, sekurang-kurangnya bangkitkanlah kat Kamar Khas. Saya nak ulas lagi satu perkara lah. Sebelum ni kita kata kita juarakan ketelusan, transparency, berani kerana benar, jangan takut. 2 hari lepas, apabila kita nak bahaskan isu laporan Ketua Audit Negara, kita pelekehkan kawan-kawan daripada meja pembangkang kerana keluar dan tidak ingin bahaskan, tidak berani. Saya sendiri dikatakan sepatutnya pembangkang patut duduk bahas sekali. Tetapi kini apabila ada isu yang melibatkan 11.2 bilion ringgit, mana ketelusannya? What is the transparency? Adakah ketelusan dan transparency ini hanya kita ungkapkan apabila berpihak kepada kita? Tetapi apabila melibatkan 11.2 bilion duit rakyat, oh tak apa. Laporan Ketua Audit Negara lain. Perbahasan tentang LCS lain. Kenapa ada dui standard? Why is there double standards here? Kalau betul nakkan ketelusan, bahaskan dengan adil, let the people know. Jangan hanya kita nakkan ketelusan, laporan Ketua Audit, bahaskan, laporan LCS, tak nak bahaskan. Let's be fair. Ini melibatkan 11.2 bilion ringgit duit rakyat. Let's debate it, let's find the truth and let's take action. Terima kasih. Hari ini juga. Tadi pun saya dah kemukakan di Dewan keperhatian timbalan Speaker dan dia pun maklumkan memang ada kelonggaran yang boleh saya kemukakan melalui rayuan. Mungkin ada pihak terutama daripada dalam parti-parti dalam kerajaan sendiri yang melihat apa yang disuarakan ini mungkin menyentuh mereka juga. Contohnya BN lah sendiri sebab kerana ini berlaku dalam BN. So, bagaimana respon? Berani kerana benar. Kalau tak buat salah, buat apa takut? Sejak bila kesilapan dan kebenaran itu bersangkut paut dengan kerajaan atau pembangkang? Keadilan itu merentasi faktor parti politik. Turut kepada diri saya. Why should we be afraid if we do no wrong? Dan dalam bab ini, janganlah kita pelekehkan rakyat sampai kita ingat, isu kita bangkitkan sebelum pilihan raya akan kita diamkan apabila kita sudah berada di tahta kuasa. That's not right. Kalau kita teruskan dengan budaya politik sebegini, ini budaya politik lama, budaya politik lapuk. Rakyat akan hilang harapan apabila mereka lihat perbahasan di Dewan Rakyat, apabila mereka lihat they're just playing politics. Enough is enough lah. Sebab tu dalam bab ini, kalau tak salah, jangan takut. Tapi kita perlu kemukakan ketelusan untuk pastikan bahawa kebenaran menang.